Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap-harap semua anak-anak murid Ustaz sihat sejahtera. Baik, mungkin ini pertemuan kita kali pertama Ustaz mengajar kamu. Ustaz kenalkan diri dulu ya. Ustaz Muhammad Farid bin Abdul Talib merupakan guru mata pelajaran Jawi, Imla dan juga Bahasa Arab bagi tahun 4. Tahun lepas kamu tahun 3 Ustaz tak mengajar. Jadi tahun ni baru Ustaz masuk mengajar kelas kamu. Tapi kita belum masih lagi dapat berjumpa. Jadi kita berjumpa secara alam maya. Jadi insya-Allah hari ini mata pelajaran Jawi. Jadi Ustaz harap kamu semua yang mana ada buku teks boleh buka buku teks. Yang tak ada buku teks pun tak apa. Boleh fokus kepada skrin yang Ustaz sharekan kepada kamu. Okey. Sebab Ustaz rasa Ustaz dah buat skrin ni supaya kamu tengok kat phone saja, tak perlu tengok buku teks pun tak apa. Okey, baik. Hari ni kita nak belajar tajuk kedudukan huruf hamzah. Baik, semua orang cuba kalau siapa yang dah pandai menjawikan perkataan, dah kenal padanan huruf, cuba buat thumbs up dekat kamera. Dah kenal padanan huruf, buat thumbs up sikit. Buat thumbs up sikit. Ustaz nak tengok siapa yang dah pandai menjawikan. Cuba buat thumbs up sikit, nak tengok. Okey, ramai yang dah boleh pandai menjawikan ya, dah pandai padanan huruf. Alhamdulillah. So ini akan memudahkan semua orang lah ya. Okey, baik. Kita pergi kepada perkara yang pertama. Kedudukan huruf hamzah. Baik, kedudukan huruf hamzah terbahagi kepada 5. Okey, terbahagi kepada 5. Baik, pertama huruf hamzah di atas huruf alif seperti yang kamu tengok ni di atas huruf alif macam ni, alif hamzahnya berada di atas. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, huruf hamzah di bawah huruf alif. Okey. Yang ketiga, hamzah 3 suku. Kalau tengok 3 suku tu kedudukan dia begini ya. Garisan ni adalah garisan buku tulis. Bayangkan garisan ni adalah garisan buku tulis kamu. Lepas tu ada huruf alif dan hamzahnya berada di sebelah kiri alif dan dia tidak berada di atas betul-betul. Dia betul-betul dekat atas hujung sikit tu. Tu namanya hamzah 3 suku. Baik, yang keempat dinamakan sebagai hamzah setara ataupun hamzah sejajar. Kalau kamu tengok garisan yang Ustaz tunjuk ni adalah garisan, katalah ini garisan buku tulis kamu. Okey, dan hamzahnya berada di sinilah. Okey, dan hamzahnya berada di sebelah setara sebaris dengan huruf alif. Dan hamzah yang kelima iaitu hamzah berumah. Macam mana hamzah berumah? Begini. Begini hamzah berumahnya. Okey, contoh. Jadi kedudukan huruf hamzah ini terbahagi kepada 5 bahagian. Berapa bahagian kelas? Cuba tunjuk 5, 4, 3, 2, 1. Berapa bahagian? 5 bahagian. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, kita terus. So Ustaz akan ajar hari ni kedudukan huruf hamzah di atas huruf alif sahaja. Okey, hari ni kita belajar ciri-ciri hamzah di atas huruf alif. Macam mana nak tahu bagaimana keadaannya bila hamzah itu berada di atas huruf alif. Baik, pertama. Okey, pertama, semua kata dasar yang bermula dengan huruf alif apabila menerima imbuhan awalan di, se dengan ke. Okey, ada 3 imbuhan awalan yang kita terima. Di, se, ke. Baik. Itu yang pertama. Semua kata dasar yang bermula dengan huruf alif, tak kisahlah apa pun, tapi kalau kata dasarnya bermula dengan huruf alif dan dia menerima imbuhan awalan di, se, ke, maka alif itu tadi akan diletakkan huruf hamzah di atasnya. Nanti kita akan tengok contoh ya. Baik, yang kedua, fungsi hamzah di atas adalah sebagai pembeza maksud. Macam mana tu? Nanti kita tengok. Okey, nombor 3, perkataan berawalan bunyi U, O, I dan I taling. Perkataan yang berawalan ada bunyi U, contohnya U, apa? O, apa dia? I, apa? Dengan E. I taling tu kita bunyinya E, bukan E. So, bila ada imbuhan di, se, ke, maka dia akan ada huruf hamzah di atas huruf alif. Dan yang keempat, ada 4 ciri. Ciri yang keempat adalah pada kata pinjaman bahasa Arab yang bermula dengan huruf alif dan dengan vokal I ataupun U. Nanti kita tengok contoh. Okey, boleh semua?
Lambai sikit kalau boleh faham, lambai sikit. Dia kena buat simbol je, dia kena buat bahasa isyarat je. Kena belajar bahasa isyarat je. Okey, baik. Seterusnya. Okey, kita nak tengok satu-satu. Hamzah di atas huruf alif. Okey, yang pertama. Ni yang pertama tadi, fungsi yang pertama ataupun ciri-ciri yang pertama. Hamzah di atas huruf alif. Macam tu contohnya, ini bentuknya hamzah alif hamzah. Diletakkan pada semua kata dasar yang bermula dengan huruf alif apabila menerima imbuhan awalan di, se, ke. Okey, baik. Kita tengok contoh terus. Okey, baik. Ustaz ada buat 3 bahagian. Okey, 3 bahagian. Okey, Ustaz ada buat 3. Pertama, kat sini kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Yang ni yang asal, kata asal dia, kata dasar dia yang mula-mula yang asal dia. Okay. Di sebelah sini, di sebelah kanan skrin adalah apabila kata dasar ni tadi Ustaz tambahkan dengan imbuhan awalan di, se, ke. Okey, setakat ni okey semua Kalau okey buat thumbs up. Tukarlah tak nak thumbs up. Buat peace. Nak tengok, nak dengar ke tidak? Okey, baik. Ustaz terpaksa tutup mute. Nanti kan bising dekat kita punya rakaman ni. Okey. Baik. Okey, kita tengok yang pertama. Asuh. Okey. Asuh ini adalah kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Cuba tengok asuh. Apa huruf bermulanya? Huruf A, huruf alif. Bila dia bermula huruf alif, kalau kita eja asuh, eja je macam ni. Alif tu tak ada hamzah. Alif, sin, waw, ha. Tapi kalaulah asuh itu kita tambahkan imbuhan awalan di dekat depan. Macam mana jadinya? Dia akan jadi diasuh kan? Tapi ejaannya macam mana? Ejaannya begitu. Di, alif, dal, alif, hamzah di atas alif, sin, waw, ha. Dapat? Ingat bila ada imbuhan di dekat depan kata dasar yang bermula dengan huruf alif, maka alif itu kena letak hamzah di atasnya. Jelas? Boleh? Kalau boleh tunjuk please. Bagus. Dengar kata semua ni Okey, alhamdulillah. Baik, kita tengok contoh kedua. Tadi asuh. Tadi kita guna imbuhan di, betul? Okey, sekarang kita tengok kita nak guna imbuhan lain pula. Okey, apa perkataan ni? Ulas, betul? Ulas. Awak dekat rumah tu awak cakap je kuat-kuat, tak ada siapa nak marah. Awak jerit je, ulas. Macam tu contoh. Okey. Biar sampai jiran keluar rumah, siapa yang menjerit tu? Okey. Baik, ulas. Ulas adalah kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Alif kat depan tu kata dasarnya. Baik. Kalau kita tambah dengan imbuhan se. Tadi kita ada di, se dengan ke. Kita tambah huruf se. Ejaannya macam tu. Letak je huruf sin kat depan. Tapi alif tu kena letak huruf hamzah. Walaupun Ustaz tak dengar suara kamu, tapi Ustaz boleh tengok mulut awak bercakap ya. Kalau awak cakap hamzah tu, Ustaz boleh tengok memek mulut awak. So jangan tidur. Petang-petang ni tak elok tidur. Nanti korang cepat tua. Okey. Baik. Seterusnya. Apa ni? Kita tengok contoh ketiga. Okey, sama juga. Okey, contoh ketiga. Istana. Kita nak letak imbuhan apa pula istana ni? Kenapa istana ni adalah kata dasar? Sebab dia adalah kata dasar yang bermula dengan huruf alif. Ustaz nampak mulut Naila tu bercakap alif. Ustaz nampak. Okey, baik. Istana. Kita cuba tambah imbuhan awalan ke. Macam mana ejaannya? Tambah je huruf kaf kat depan. Lepas tu bila ada huruf alif dan hamzah, ada huruf alif, kita tambah sahaja hamzah di atasnya. Okey, dapat? Okey, baik. Satu lagi Ustaz bagi. Ajar. Ustaz nak letak imbuhan di. Ejaannya akan jadi seperti ini. Dal, alif, hamzah di atas, jim dan ra. Fahim Tom? Jelas semua? Ammar Huzaifi nampak mengantuk di situ ya. Mengantuk. Okey. Baik. Segarkan badan anda ya. Cuba exercise sikit depan skrin tu. Okey, baik. Seterusnya. Kita pergi kepada fungsi yang kedua. Kan Ustaz kata tadi ada 4 ciri kan? Okey, ini ciri yang kedua.
Kenapa kena ada hamzah di atas huruf alif ni? Sebab nak bezakan maksud. Kalau tak letak, nanti maksudnya lain. Cuba kita tengok. Baik. Okey. Dekat sini ada 4. Satu imbuhan. Satu kotaknya lagi kata dasar. Kotak yang ketiga ni ialah hamzah yang ada hamzah di atas huruf alif. Yang ini alif saja, tak ada hamzah. Baik, kita tengok apa yang Ustaz kata dia membezakan maksud. Baik, perkataan pertama adalah di. Imbuhannya adalah di ya. Kata dasar yang kita gunakan arah. Baik, cuba kalau kita masukkan di dengan arah. Jadinya di arah. Okey, bila ada hamzah dekat atas, dekat huruf alif tu dia akan masuk di arah. Tapi kalau kau tak letak, macam itulah. Kalau kita tak letak huruf hamzah, dia jadi apa? Darah. Kita nak sebut di arah, tapi bila kita tak letak hamzah, jadi darah. Sebab tu hamzah itu sebagai pembeza maksud. Jelas? Kalau jelas, cuba goyang tangan depan kamera. Cuba goyang-goyang tangan depan kamera. Begitu ya. Sebab Ustaz tak dengar suara awak. Awak kena buat bahasa isyarat dekat Ustaz. So hari ni kita belajar bahasa isyarat ya. Okey. Baik, seterusnya perkataan jadi darah tadi salah lah sebab kita nak eja perkataan di arah. Kena letak hamzah di atas huruf alif. Baik, seterusnya kita guna imbuhan apa ni? Sin ataupun se. Kata dasar yang kita nak guna ialah aliran. Okey, sekarang Ustaz nak sebut perkataannya, Ustaz nak kita jawikan sealiran. Okey. Jadi ejaannya bila ada imbuhan se kena letak hamzah di atas huruf di atas huruf alif. Tapi kalau kita tak letak huruf hamzahnya macam mana? Dia akan jadi maksud lain. Saliran. Dia tak jadi sealiran, dia akan jadi saliran. Ini betul ke salah? Buat simbol salah. Salah. Bagus. Ini adalah salah ya. So kita nak sealiran bukan saliran. Baik, next. Kita guna imbuhan ke. Kata dasar yang kita nak guna ialah awan. Jadi Ustaz nak kita nak buat perkataan ke awan. Contoh, Farah terbang ke awan. Contoh, Farah terbang ke awan. Contoh. Okey, so ke awan itu macam mana nak eja? Begini. Kaf, alif, hamzah, waw, nun. Ke awan. Kalaulah Ustaz tak letak hamzah dekat atas alif, apa jadi? Kawan. Contoh Ustaz nak kata tadi, Farah terbang ke awan. Tapi kalau Ustaz tak letak hamzah, Farah terbang kawan. Salah dah maksudnya. Tu contoh. So ini betul ke salah? Salah. Okey, baik. Dah nampak kan? Dah nampak kan? Okey. Baik, kita pergi kepada ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga ialah imbuhan berawalan bunyi O, bunyi U, O, I, E taling. Macam mana tu Ustaz? Okey, kita tengok. Sama juga Ustaz bagi macam tadi. Imbuhan kita guna bunyi U. Bunyi U bunyi U. Kata dasarnya ulas. Kenapa bunyi U? Sebab kalau kita eja bahasa Melayu ulas, macam mana eja dia? U, L, A, S. Betul? So kita bunyikan dengan bunyi U. Kalau huruf vokal U berada di depan perkataan, U itu dieja dengan alif. Wow, ingat lagi padanan huruf vokal berada di depan? Begitulah dia. Sebab itu alif waw di depan tapi ejaan bahasa Melayu U. Okey. Sekarang ni Ustaz nak tambah huruf se. Ustaz nak tambah imbuhan se. Imbuhan di seka tadi Ustaz guna se. Jadi seulas. Ustaz nak seulas. Contoh ayat Muhammad Adam memakan seulas durian. Contoh. So kita nak perkataan seulas. Tapi kalau tak letak hamzah, dia akan jadi Muhammad Adam memakan sawulas durian. Betul ke salah? Salah. Begitu. Mantap. Tepuklah sikit kat rumah tu walaupun Ustaz tak dengar. Bagus. Okey. Yang kedua, huruf O. Bunyi O. Bunyi O. Contoh, olah. Olah. Kalau kita eja bahasa Melayu, macam mana ejanya? O, L, A, H. Olah. Sebabkan O di depan, maka jawinya adalah alif waw. Ustaz nak letak imbuhan di. Dia jadi D-O, diolah. Contohnya Ustaz nak guna nama Khairul Ikhwan. Khairul Ikhwan
rumah Khairul Ikhwan diolah oleh Ustaz Farid. Contoh. Tapi kalau kita tak letak hamzah dekat atas, macam mana bunyinya? Dia akan jadi dolah. Orang nak diolah, tiba-tiba nama dolah pula yang keluar. Dah salah. Kan? Betul ke salah? Salah. Bagus Hasan. Baik, seterusnya. Ni Ustaz tengok mana yang dan je Ustaz tengok ni ya. Yang mana Ustaz tak sebut tu jangan marah. Kalau marah nanti cepat tua. Okey. Baik, seterusnya huruf I. Huruf I. Indah. Ustaz nak cakap seindah. Kita tambah imbuhan se. Indah. Seindah. Contohnya Safia. Wajah Safia seindah bulan purnama. Contoh. Okey. Kalaulah Ustaz tak letak hamzah ataupun kita eja seindah tu tak letak hamzah dekat alif. Dia akan jadi kita letak huruf hamzah tu di bawah. Walaupun kita sebut sein bawah kan, baris, macam seolah-olah sebutan huruf bawah kan, indah, tapi salah ya. Dia salah. Kalau kata tak ada letak huruf alif jadi sayindah. Wajah Safia sayindah. Macam tu. Salah lah. Okey. Baik, seterusnya italing. Ejaannya adalah, kata dasarnya adalah elak. Contohnya siapa ya Ustaz nak panggil sebut? Mia Alisa. Mia Alisa ingin apa yang ayat nak buat? Dielak. Contoh apa dielak? Contoh dielak. Dielak. Ustaz pun dah tak ingat dah nak contoh apa. Okey. Baik, tapi kalau kita tak letakkan huruf hamzah di atas huruf alif apabila menerima imbuhan di, maka dia akan jadi apa ni? Diilik. Susahlah, salahlah. Okey. Baik, jadi jawapannya salah. So kena ada. Bila ada imbuhan di, se, ke, pastikan huruf alif di depan itu ditambah dengan huruf hamzah. Okey. Baik, seterusnya. Ciri yang keempat iaitu kata pinjaman bahasa Arab yang bermula dengan huruf alif dan dengan vokal I ataupun U. Baik, contoh pertama. Imbuhan di. Usul. Eja usul macam ni sebab dia pinjaman bahasa Arab ya. Usul alif sad waw lam. Kita tambah dengan huruf imbuhan di ni tadi. Kita tambah dengan di, maka dia akan dieja diusul. Sebab apa ada kan? Sebab diusul tu tak ada dalam imbuhan, kena ada pertambahan imbuhan kan. Diusulkan. Kalau kita eja tanpa ada hamzah, salah. Jelas? Lambai sikit, jelas tak? Ustaz risau sangat awak ni Ustaz tak dengar suara. Okey, baik. Yang kedua, se. Kita guna imbuhan se. Kita masuk perkataan ikhlas. Ingat, eja ikhlas macam ni ya. Walaupun dalam bahasa Melayu ejaan dia I-K-H-L-A-S. Biasanya kamu belajar S tu dengan huruf sin, betul? Tapi sebabkan ini adalah pinjaman bahasa Arab, S itu adalah huruf sad. Ikhlas. Baik, kita guna se. So ejaan dia se-ikhlas. Walaupun bunyinya ikhlas, bawah, huruf macam baris bawah, tapi sebenarnya hamzahnya berada di atas huruf alif. Kalau kamu eja macam ni, sin alif hamzah di bawah, kha lam alif sad, jawapannya betul ke salah? Salam. Yeah, bagus Azkar Khairina Akila. Dia jadi X-Men kat dalam tu Baik, seterusnya X-Men pula, X-Woman lah. Baiklah sekali huruf kaf. Kita guna iman. Kata dasarnya adalah iman. Nampak tak dia guna huruf apa kat depan tu? Huruf A, huruf alif. Huruf alif. Jadi kalau kita tambah imbuhan ke, dia akan jadi keimanan. Ejaannya walaupun kita sebut I tu baris bawah, kalau kita ikut baris bawah kan, tapi sebenarnya hamzahnya berada di atas. Kalau kamu eja begini, betul ke salah? Salah. Buat X-Woman masing-masing. Okey, bagus. Alhamdulillah. Baik. Seterusnya, kita cuba try latihan. Kita cuba try latihan. Okey. Cara menjauhikan. Ustaz nak ajar cara ringkas lah. Ustaz nak ulang, nak refresh balik cara menjauhikan. Baik. Macam mana kita nak eja perkataan diasuh? Okey. Ini biasa yang Ustaz buat lah. Mungkin kamu pun ada cara kamu sendiri. Baik, ini cara Ustaz yang Ustaz biasa nak buat untuk bantu kamu. Baik, pertama, tentukan imbuhan di seke. Mana imbuhan di sekenya? Okey, kejap. Kali ni Ustaz rasa macam Ustaz nak buka lah suara seseorang. Ustaz nak minta siapa ya? Umar Fawaz. Mana Umar Fawaz? Sekejap Ustaz cari dia. Mana si Umar ni? Umar tak jumpa lah pula. Oh, ada ni
Umar, Ustaz minta kamu untuk unmute. Cuba unmute sekejap. Boleh tak? Okey. Boleh. Umar, perkataan diasuh ni, mana imbuhan di seka dia? D dah. D, yang dekat depan, betul? Betul. Okey, baik. Omar, tahniah Omar. Semua tepuk untuk Omar. Bagus, Umar. Okey, mula-mula tentukan mana imbuhan di ataupun se ataupun ke. Okey, dah jumpa? Okey, alhamdulillah. Okey, D tu jawapan dia yang Ustaz merahkan tu. Baik, cara kedua. Lepas kamu dah tentukan mana imbuhan di, se ataupun ke, apa kata kita buat potong suku kata? Baik, Ustaz nak tanya, tadi Umar dah, mana Umar tadi? Umar kat depan rasanya. Okey, Ustaz mute balik Umar. Ustaz nak tanya dekat, Ustaz nak cari orang lain lah. Irdina Zara. Irdina Zara, cuba unmute-kan kamu punya mikrofon. Boleh Irdina? Boleh Irdina? Boleh? Tak boleh? Tekan, okey boleh Irdina. Baik Irdina, Ustaz nak tanya, ada berapa suku kata dekat perkataan diasuh ni? 3. Okey, yang pertama apa? B. Yang kedua? A. Yang ketiga? So. Okey, bagus. Tepuk untuk Irdina Zara. Bagus. Okey. So, ada 3 suku kata. Di, a, so. Okey, bagus. Tahniah Irdina. Ustaz mute balik kamu. Step yang ketiga. Bila kita dah tentukan di seka, kita dah buat potong suku kata, buang huruf yang perlu dibuang. Okey, baik. Yang untuk ini bila kamu dah jumpa di seka tadi, kan kamu dah potong suku kata, apabila imbuhan di seka, ejaan di tu memang perlu dibuang huruf I tu. I untuk apa? Untuk ya. So kita buang I tu. Jadi huruf I tu dibuang. Jadi tinggallah huruf dal sahaja. Okey, huruf I untuk ya perlu dibuang. Okey, baik, kita ada 10 minit sahaja lagi sebelum Ustaz kena habiskan. Baik, seterusnya, step yang keempat, buat padanan huruf. Kan tadi dah buang huruf I kan? Kita buatlah padanan huruf. Okey, jadi D ni huruf dal sahaja, A ni huruf alif, S huruf sin, U huruf waw, H huruf ha. Ustaz nak tanya Ammar Huzaifi. Ammar Huzaifi, cuba unmute kamu punya mic. Okey Ammar, Ustaz nak tanya, susunan ejaan yang kita buat padanan huruf ni betul ke salah? Susunan dia tu betul tak? Salah kan? Ke betul? Salah. Salah ya. Susunan yang kamu tengok dekat dalam tu ni salah. Jadi selepas kita dah buat padanan huruf ni, okey, barulah kita susun dari kanan ke kiri. Jadinya dia akan jadi macam ni. Betul? Betul tak? Betul. Okey, Ustaz nak tanya Nur Ashifa. Nur Ashifa, cuba unmute mikrofon awak. Boleh Ashifa? Unmute-kan phone awak. Unmute-kan mikrofon. Boleh? Kalau tak boleh Ustaz cari. Tak apa. Ustaz nak Safia. Safia, unmute-kan phone awak. Unmute-kan Ustaz dengar suara. Okey Safia. Ustaz nak tanya, ejaan diasuh kat bawah tu betul ke salah? Salah. Sebab apa salah? Sebab tak ada hamzah dekat atas alif. Ya betul, tepuk untuk Safia. Bagus. Sebab walaupun kita dah buat padanan huruf, kita dah susun dari kanan ke kiri, tetap salah sebab dekat sini ada D, ada imbuhan D, ada huruf alif. Alifnya tak ada hamzah. Jadi, ni tadi kita dah buat padanan, kita susun. Jadi, yang sepatutnya barulah kita letakkan huruf hamzah di atas huruf huruf alif. Faham Tom semua? Faham? Kalau faham tunjuk thumbs up. Bagus. Alhamdulillah. Baik. Yang merah tu salah lah. Yang bawah warna biru tu betul. Okey.
Oh, dah habis dah. Ustaz pun tak tahu. Dah habis dah. Aduh, hai. Alah, hai, cepatnya dah habis. Jadi itulah dia tajuk kita, iaitu tajuk kedudukan huruf hamzah. Kita ambil yang pertama dulu, iaitu kedudukan hamzah di atas huruf alif. Yang kita ambil yang pertama sahaja dulu, iaitu kedudukan hamzah di atas huruf alif. Ustaz ulang fungsi dia ada 4. Okey, ada 4. Pertama, kita kena pastikan dia adalah kata dasar yang bermula dengan huruf alif dan menerima imbuhan diseka sahaja. Okey, kalau tak ada, walaupun contoh ajar, contoh perkataan asuh, tadi asuh kan, tapi imbuhan kat depan mengasuh, perlu tak letak alif? Kita tak perlu letak, sebabnya tak ada pun ejaan meng kan, kita nak diseka sahaja. Okey, yang kedua, fungsi dia untuk membezakan maksud. Yang ketiga, pada perkataan berawalan bunyi U, O, I dan I taling ataupun bunyinya. Dan yang terakhir, pada kata pinjaman bahasa Arab yang bermula dengan huruf alif. Contoh ikhlas, usul, iman. Contoh. Okey, boleh faham semua? Okey, baik. So Ustaz rasa sampai sini sahaja kita punya kelas untuk hari ini. Jadi Ustaz harapkan kamu semua jelas. Selepas ini, kita rakaman ni, Ustaz akan bagi satu latihan melalui Google Form. Ada 5 sahaja soalan mudah. Cuba kamu buat dan Ustaz nak tengok kamu boleh ke tidak memahami apa yang kita kongsikan pada hari ini. Okey, itu sahaja daripada Ustaz. Ustaz mengharapkan kamu semua dalam keadaan yang sihat. Ada 32 orang hari ini yang join kelas kita pada hari ini. Sekejap Ustaz nak ambil gambar, Ustaz nak tengok siapa yang join dekat kita punya kelas hari ini. Okey, nanti Ustaz nak kena buat ni lah. Kena tengok siapa yang masuk kelas, siapa yang tak masuk kelas. Ustaz nak kena tengok. Ada 32 orang hari ni yang masuk. Okay, Ustaz ambil gambar sikit. Nanti Ustaz masuk. Okay, senyum semua, senyum. Cantik-cantik, molek-molek, cantik-cantik, handsome. Tudung betulkan, rambut betulkan. Okay, ada cili kat gigi tu, hilang-hilangkan ya. Okay, 1, 2, 3. Mantap, bagus. Okay, ni yang terbaik. Oh, ada lagi. 1, 2, 3. Okay, baik. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada semua. Ustaz harapkan kamu semua dalam keadaan yang sihat. Okay, semoga kita berjumpa